Ya Allah, Ya Allah. Dalam kitab Sunan Abi Dawud As-Sajastani, di situ ada satu hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan satu tempat duduk khas untuk Sayyiduna Hasan ibn Thabit, khas untuk memuji Nabi. Bermakna Nabi sangat suka dipuji. Nah, tadi kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyiduna Abbas, pak saudara Nabi memuji Nabi. Suka Nabi, masya-Allah. Dan sekali ada perempuan, ada orang Habasyah sedang memukul gendang. Datang, masya-Allah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau mengatakan, sautu syaitan fi baitir Rasul. Apakah suara syaitan ada di dalam rumah Nabi? Maka Nabi mengatakan, bertenang ya Abu Bakar, bertenang, sebab ini adalah hari raya. Maka bila dipukul gendang dan sebagainya, khair, tidak masalah. Ada seorang perempuan, dia bernanam, kalau Nabi selamat datang dari perjalanan musafir, dia akan pukul gendang. Maka itu yang Nabi izinkan keduanya bergendang dan melantunkan qasidah ataupun madaih pujian Nabi yang baik-baik. Jadi tidak mengapa, karena itulah seorang syekh menyebutkan, kalau tidak ada qasidah seperti ini, hati jadi gersang. Nah, ini kita masya-Allah bertambah kerinduan dengan Nabi. Kan setiap kalau kita faham tadi, ya Allah, ya Thaibah, ya Thaibah. Thaibah ini adalah tempat yang Nabi waktu Isra, waktu Mi'raj dulu pergi dengan Buraq, bersinggah di 5 tempat. Pertama Thaibah, yang kedua Madian, yang ketiga Tur Saina, yang keempat Baitul Laham, yang kelima Bait Al-Muqaddas. 5 tempat itu. Apa tujuan? Turun, kata malaikat Jibril, anzil fasalli, turun dan solat sunat, sembahyang di situ. Apa maksudnya? Boleh, kalau tempat itu tempat barakah, silakan solat, boleh. Tempat syekh ataupun guru, tempat wali, boleh, silakan. Sebab ini menyebutkan begitu. Nabi yang menyuruh, dalam Jibril yang menyuruh Nabi, satu. Yang kedua, kita singgah di tempat yang ada barakah. Kenapa tidak pergi tempat lain? Tempat 5 ni semua tempat barakah. Dan Nabi pergi untuk dapat barakah dan memberi barakah. Sebab Nabi orang yang sangat barakah. Karena itu masya-Allah, pujian-pujian sebegini sangat bagus. Sehingga Nabi kalau pergi musafir Madinah, ada seorang yang melantunkan khas untuk menyanyi dan melantunkan syair supaya Nabi dan kafilah yang lain rasa segar, bugar, dan segar juga unta dan kuda yang mengikut mereka itu. Unta pun dengar, masya-Allah. Gitu. Sebab itu kalau tuan-tuan maupun adik-adik tengok dalam Fattabi'uni, ada Habib Muhammad As-Sagaf sebut di situ. Tidak salah. Kalau kita pergi musafir, pasang lagu Raihan. Dia tak sebut Raihan, pasang lagu yang elok-elok. Jadi kita musafir, tenang, masya-Allah. Ya Taibah, ya Taibah, especially. Jadi tu macam tahu Taibah yang nak tadi. Anas punya nak Taibah tadi. Tengok Suhaib dan kawan-kawan semua tak ada. Masya-Allah. Khair. Faedah yang kedua, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya, maksudnya tidak infakkan dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Artinya apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Sebab itu dalam kitab Habib Zain yang dikatakan, ma yusammu al-dhahab illa dhahab. Mas. Orang Arab kata emas apa? Zahab, tidak disebut zahab, emas, melainkan nanti dia akan pergi. Maksudnya kita mati, siapa yang akan ambil? Anak-anak yang akan ambil, akan pergi. Wa ma tusamma bil fiddati, tidak dinamakan fiddah, perak, illa fadha, nanti dia akan hilang. Masya-Allah. Jadi orang yang sudah maqam
nafsu mutmainnah yang kita sebut tadi, nama seperti batu kerikil. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin. Fakir ni, fakir dengan miskin beza. Fakir dia perlu 10 ringgit, tapi dia dapat separuh saja, kurang daripada separuh. Contohnya dia perlu duit 10 ringgit, tapi dia cuma dapat 3 ringgit, itu fakir. Kalau miskin dia perlu 10 ringgit, dia cuma dapat 8 ringgit, tak dapat pun 10 ringgit, itu fakir. Itu qiyas saja, qiyas. Adapun yang lain tu hitung ratusan ribuan begitu. Tapi bila disebut fakir, orang itu dia perlu 10 ringgit, setengah tu tak dapat, 3 ringgit, itu fakir. Kalau miskin dia perlu 10 ringgit, dia tak dapat semua tapi hampir-hampir. Jadi yang dibasmikan apa? Fakir ke miskin? Yang dibasmikan sepatutnya fakir, bukan miskin. Sebab tu Nabi doa tak jadi miskin. Allahumma ja'alni miskina. Anda tak ingat dulu Pak Haji, ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau disebut Kiai sejuta umat sebab orang suka dengan beliau. Macam Habib Omar kan, Habib Omar digelar Habib sejuta muhibbin. Pernah dengar kaset dululah sebelum beliau meninggal. Kiai Haji Zainuddin MZ dia sebut begini. Dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Hilang dapat ingatan anak. Anak tengok apa tadi hilang ni. Subhanallah. Anak sebut apa sebelum tu? Tentang doa tadi InsyaAllah kat salawat main balik ni. Dia kata lagi ni, ada satu doa yang Nabi amal. Akhirnya dia pun bagi tahu, tuan-tuan nak amal tak doa ni? Jadi yang lain pun pakat dia nak amal sebab pasal doa Nabi. Tapi dia kata apa? Masya Allah, sa'ahlan wa sahlan. Kata halus Ustaz. Masya Allah, Ustaz Suhaimi. Masya Allah, imam dekat Masjid Mutiara dan Mansara. Masya Allah. Khair. Jadi kata beliau, Kiai Haji Zainuddin MZ, ini doa ni tuan-tuan mau amal ke tak? Pakat semua, ya nak amal. Dia kata, saya tak berani nak amal lagi. Kalau tuan-tuan yang kata amal tadi, kena amal. Apa doanya? Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskina wa amitni wa tawaffani miskina wahsyurni yawmal qiyamati bi zumratil masakin. Siapa yang kata nak amal, silakan beramal. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Allah, semua nak kaya kan? Matikanlah aku sebagai orang miskin. Kalau boleh semua nak kaya. Ya Allah, kumpulkanlah aku nanti bersama dengan orang-orang yang miskin. Apa maksud di sini? Maksudnya miskin bukan dicela. Yang dicela itu adalah fakir. Sebab itu hadis menyebut kadal faqru ay yakuna kufra. Mungkin sahaja kefakiran itu boleh menyebabkan jadi kufur. Ingat tak dulu pelarian Rohingya, kan pelarian Rohingya, katanya nak dapat satu buku roti, nak masuk budak tak. Akhirnya begitu sekali. Fakir itu, adapun miskin tidak dicela. Jadi yang paling tepat membasmi ke fakiran, bukan membasmi ke miskinan. Jangan forward dengan Datuk Najib ni. Nah, ini yang sebenar. Ini Syekh Fahmi sebut. Ini Syekh yang anak sebut ni Syekh Fahmi sebut, bukan anak. Yang sepatutnya membasmi ke fakiran, bukan kemiskinan. Sebab yang dicela dalam Islam bukan miskin. Kan nanti doa tu jadi miskin. Nanti orang miskin jadi sultan di akhirat kelak. Orang miskin. Sebab itulah sekali cerita panjang. Tak apa, cerita tu kita bawa nanti. Masya Allah. Yang mana tadi? Lalu aku pun terus dan supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah. Siapa sahabat paling kaya? Antaranya dua, iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidina
Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidina Uthman bin Affan. Ada sekali sahabat kata, "Ya ibn Aufin, wahai anak Auf, Abdul Rahman bin Auf, kamu tak takut kan awak? Kan kamu dengar hadis Nabi sebut, la tazalu qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Kaki anak Adam tidak akan berganjak, akan stay kat situ sampai lepas 4 soalan ni, barulah lepas apa? An amrihi fima afna, wa an shababi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an ilmihi fima amala bihi. 4 ni mesti ditanya. 1, umur di mana dihabiskan. Kedua, waktu muda di mana dihabiskan. Yang ketiga, harta main dapat daripada mana, diguna untuk apa. Yang ketiga, ilmu diguna untuk apa. Dalam 4 soalan tadi, 4 perkara, hal lain semua 1 soalan. Tapi harta 2 soalan. Main mana kamu dapat, ke mana kamu guna. Saya report tak? Saya Abdul Rahman ni kaya. Jadi kata saya Abdul Rahman, kamu nak kata apa kat saya? Saya setiap awal pagi saya akan menginfakkan 100 dirham. 100 dirham, 1 dirham sama dengan 30 ringgit darab. Malam Allah balas balik dengan saya, rezeki saya 1000 dirham. 1 dirham balas dengan 10. Masya Allah. Sebab itu beliau antara orang yang paling kaya dekat Madinah. 1/3 penduduk Madinah hari-hari datang jumpa beliau untuk pinjam hutang, berhutang. 1/3 bayar hutang. 1/3 minta sponsorship, minta apa semua ada lah. Kaya, Masya Allah. Sebelum beliau meninggal, beliau wasiat, hartaku 40,000 dinar. 1 dinar berapa tadi? 800 ringgit. 40 dinar, saya nak 40,000 dinar, saya nak bahagikan kepada veteran perang Badar. Bagilah. Akhirnya setiap seorang dapat 4,000 dinar. Termasuklah Sayyidina Uthman dapat juga. Orang kata, ya anak Affan, maksudnya Sayyidina Uthman, kamu dah kaya pun nak juga harta lagu ni. Dia cakap Arab lah. Jadi kata Sayyidina Uthman, ya saya nak juga. Saya sebenarnya bukan nak harta itu, tapi saya nak akan bersihnya harta itu. Sebab dia tahu harta Ibnu Abdul Rahman Ibn Aufin mesti bersih, tak ada riba, tak ada apa. Pasal itulah Nabi sebut dalam kitab Mishkat, Imam At-Tibrizi sebut, Nabi sebut tentang manaqib as-sahabah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, salah seorangnya Abdul Rahman bin Auf fil jannah. 10 yang dijamin masuk dalam syurga. Sebab itu disebut ni'mal mali salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang salih. Sebab itu harta dia dalam tangan, jangan dalam hati, kata Imam Al-Ghazali. Sebab kalau dalam hati payah nak keluar. Harta kalau dalam tangan senang jatuh ke dalam tangan. Senang bagi kat orang. Kalau kat sini hati payah nak keluar. Jadi rasa Allah sayang pada harta. Masya Allah. Faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian dari makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungannya itu adalah terletak pada banyaknya kaum, banyak pengikut dan pengikutnya. Kaum ni banyak keturunan. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya itu maghrur. Tertipu ni maghrur, tulis kat sini maghrur. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah, lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Maka ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah-darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta boros dan melakukan pembadiran dan keterlaluan di dalam berbelanja. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling tinggi takwanya. Alhamdulillah, salah satu cara untuk kita dapat takwa dengan jalan berpuasa. La'allakum tattaqun.
Maka aku pun memilih jalan takwa. Apa itu takwa? Takwa. Qaf, qanaah. Waw, wara. Ya, yaqin. Empat itu kalau ada pada diri seseorang itu namanya takwa. Ketika lain disebut at-taqwa, kata Sayyidina Ali, adalah al-imanu bil jali, al-imanu bit tanzil, beriman dengan Muhammad. Al-imanu bi at-tanzil, beriman dengan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran. Wal khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Berkuasa. Wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'adad li yaumir rahil, ada empatnya. Pertama, al khawfu minal jalil, wal imanu bit tanzil, wal qana'atu bi al qalil, wa al isti'adad li yaumir rahil. Pertama, al khawfu minal jalil, takut. Dia beza nah. Dia afraid, bukan deliberate ni. Apa ni? Afraid, takut dengan frightened. I afraid of you. Frightened, ada beza nah. Kalau frightened, dia takut. Nah, lari ya. Takut dan lari, frightened. Kalau afraid, dia stay kat lagu tu. Jadi kita takut pada Allah bukan semakin jauh. Kalau kita takut daripada seseorang, kita stay away. Tapi takut dengan kepada Allah, kita get closer. Kata orang Jawa, kalau kita takut dengan harimau, kita akan stay away. Tapi kalau kita takut kepada Allah, get closer, makin dekat. Takut kepada pemiutan, sebab kita hutang dia 2 tahun lepas tak bayar nah. Nampak bayar kecil lari, nampak bayar kecil lari. Tapi kalau takut kepada Allah, makin dekat. Gitu nah. Khair. Wal imanu bit tanzil, beriman dengan ayat Al-Quran yang diturunkan. Wal qana'atu bil qalil, rasa cukuplah, yang sedikit cukup, banyak syukur. Dan wal isti'adad yaumir rahil, iaitu berjaga, membuat persiapan pada hari nanti kita akan menghadap Allah. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapatkan kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar, dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semua adalah batil dan palsu belaka. Sebab apa? Harta akan pergi. Sebab itu antara kalam sufi, manusia sibuk meninggalkan akan sesuatu yang akan ditinggalkan, tetapi lupa dengan sesuatu yang akan dibawa pergi. Harta akan ditinggalkan. Kalau anak baik, dia akan sedekahkan harta. Kalau tak, habis dah betul kan. Tapi yang tidak nak bawa amal, itu yang tidak dia buat. Na'udzubillah min dzalik. Faedah yang kelima, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat. Dan aku dapati hal itu berpunca daripada sifat hasad di dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Tengoklah kata ulama, insya-Allah orang alim tidak akan mencuri, insya-Allah orang alim tidak akan membunuh, insya-Allah. Tapi sifat keji yang last sekali yang boleh keluar daripada orang alim, hasad. Jaga-jaga. Dia tidak akan mencuri, insya-Allah. Dia tidak akan mempermainkan isi orang, insya-Allah. Tapi hasad, belum ada satu jaminan. Hatta orang alim sekalipun. Dulu anda pernah ceritakan, kat mana? Anda pernah cerita ada orang hasad dengan Imam Syafi'i. Kenapa orang hasad dengan Imam Syafi'i? Siapa yang hasad ni? Ulama dekat Baghdad. Ya Allah, sebab majlis ilmu Imam Syafi'i paling ramai. Yang kedua, Khalifah Harun al-Rashid sangat sayang kepada Imam Syafi'i. Akhirnya mereka buat satu perkumpulan nak memalukan Imam Syafi'i di hadapan Khalifah. Akhirnya dibawa perkumpulan, ada 10 orang ulama akan tanya 10 soalan. Kau punya soalan, mesti Imam Syafi'i tak boleh jawab. Kalau itu dapat jawab, anda bagi hadiah kitab ni. Tapi hadiah talaqi mantan jangan jawab. Adli tak boleh, haram alaih. Soalan pertama Imam Syafi'i, Khalifah Harun al-Rashid ni ulama pertama. Ya Syafi'i,
Apa pandanganmu? Ada seorang yang menyembelih kambing, nak makan kambing di dalam rumah. Setelah disembelih, diperhatikan juga ahli keluarganya, dia pun keluar rumah dan dia masuk dalam rumah, dia katakan, kambing ini biar saja kamu yang makan, saya haram makan kambing ini. Ahli keluarganya mengatakan, lagu tu kah? Kambing ini juga haram bagi kami. Sila jawab. Siapa boleh jawab? Ni, 28 ringgit ni. Saya tak duit kat masjid, dia tak reda aku. Agak-agak boleh. Antum pernah dengar belum? Dah dengar tak boleh? Yang dah dengar, jadi kalau yang dengar, hati dah ustaz, semua buku kena bagi. Kak Aqilah ada bawa kitab ni. Ni yang tak pernah dengar. Ni ikhlas ni bukan rasuah. Please ni bukan. Ni. So silakan. Usaha jawab. Tak boleh. Ke lagu mana? Syafiqah tak boleh jawab. Tak apa, nak jawab supaya nak dapat bukuan. Imam Syafi'i kata, ya, ini berlaku kepada seorang yang musyrik, disembelih dan habis disembelih dia pun keluar rumah, Allah bagi hidayah padanya, maka dia masuk Islam. Bila dia masuk dalam rumah, apa hukum orang Islam makan kambing yang disembelih orang bukan Islam? Haram. Sebab itu dia kata, lah, kambing ini haram bagiku. Dalam rumah ni, dalam ni tak apalah abang ni sebab dia masuk Islam, apa kena-kena dengan ni semua. Dia tanya, abang masuk Islam ke? Tu lah, bagus Islam. Bagus. Orang lagu tu kami masuk Islam sama. Jadi bila mereka masuk Islam sama, apa hukum kambing ni? Haram. Tanya kat ulama, tanya ni betul tak betul? Betul. 1-0. Menang Imam Syafi'i. Lebih tough lagi ayat. Sudah. Ayat plain water ni minum dengan berbunyi sunnah. Kalau ayat minum ais jangan, sebab dia mahal. Nah ini sunnah. Ya Syafi'i, seorang yang telah minum air separuh halal baginya, kemudian separuh lagi haram baginya. Bagaimana? Imam Syafi'i kata, ya, orang yang setelah dia minum separuh, ketika nak minum lagi separuh, ternyata hidungnya darah. Darahnya masuk dalam ayat darah bercampur dengan darah. Apa hukum minum darah? Haram. Betul? Betul. 2-0. Tak apa, ada 8 lagi ni. Kita cerita 3 saja. Ni lebih tough lagi. Dia kata seorang yang sedang solat, ketika dia salam sebelah kanan, isterinya di rumah tercerai, tertalak. Isteri di rumah. Ini lagi berat cerita ni. Dan ketika salam sebelah kanan kiri, solatnya batal. Dan ketika dia mengusap mukanya, dia wajib bayar 1,000 dirham. 2 buku. Boleh? Faiz boleh jawab, Faiz? Baik anak jawab. Nanti habis buku anda. Dan insyaAllah. Ya, seseorang yang solat, ketika dia salam sebelah kanan, dia lihat ada seorang lelaki. Lelaki ini sudah hilang beberapa tahun. Dalam istilah fiqah namanya mafqud. Bila sudah hilang beberapa tahun, isteri beliau dinikahi oleh tuan imam ni tadi. Bila suami dah balik, apa hukum? Wajib difasahkan, wajib. Dia mesti isterinya kembali kepada suami asal. Pasal itu isterinya automatically kena talak, tercerai. Habis salam sebelah kanan, dilihat tak cicak ke apa tak tahu kat baju dia. Apa hukum tak cicak lekat kat baju? Yang basah lah, yang basah. Kalau yang kering, pam. Sah. Sebab kita buang cepat, jangan boleh. Jangan-jangan batai sebenarnya dia. Lama sebenarnya dia pam. Kena kat makmum, pam. Tak ada kerja lesen orang gini lah. Batal.
Dan ketika malam itu dia usap muka dia, ada orang kata bid'ah. Ada orang kata bid'ah. Apa kitabnya dia jawab. Sebab gini dia tengok anak bulan. Bila dia tengok anak bulan, dia sudah berjanji untuk bayar 1,000 dirham di awal bulan kepada orang yang dia berhutang dengan dia. Betul? Betul. 3 rasa. Yang 7 lagi, tunggu buku terbaru keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Faedah yang keberapa? Hasad. Hasad. Di mana hasad? Sombong. Sombong, mana hasad tadi? Yang kelima, Sesungguhnya aku melihat ramai orang. Betul. Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling memaki dan empat. Dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dalam memiliki harta. Kedudukan atau ilmu. Orang lebih harta sikit dia hasad. Orang lebih pangkat sikit kedudukan hasad. Ilmu orang lebih sikit hasad. Sebab itu kata Ibnu Arabi, yang tidak dihasad orang ialah tawadhu. Banyak harta tapi tawadhu, alim tapi tawadhu, tinggi jawatan tapi tawadhu. InsyaAllah tidak hasad. Hasadnya apa hasad? Ini tulis. Ini penting. Hasad ialah senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Kalau ada sifat ni hasad itu. Kawan tu muka dia lawa. Ya Allah, bagi dia tergolek dalam longkang, ya Allah, supaya tercalar dan pecah mukanya dan rokong giginya. Walhal tak pun jatuh, melompat kecantikan itu kepada dia. Itu namanya hasad. Ya Allah, jaga-jaga orang lelaki hasad dengan orang lelaki. Selalunya lah perempuan hasad dengan perempuan. Mohon maaf cikgu hasad dengan cikgu. Orang jual nasi lemak hasad dengan nasi lemak. Jarang orang nasi lemak hasad dengan tukang kasut. Tak ada matching. Paling teruk ulama hasad dengan ulama. Itu paling teruk. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Kita bagi 12, 40 ataupun 45 tapi tidak habis kita baca laju. Maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala, sejak daripada alam azali lagi dulu lagi. Kenapa kita hasad dengan orang? Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad akan sesiapa. Demi Allah, jangan hasad dengan orang. Tenang hidup kita. Dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Satu perumpamaan yang cantik dalam kitab Penawar Bagi Hati. Disebut begini, kalau orang yang kamu hasadkan itu ternyata dia ahli syurga, kenapa kamu nak hasad dengan ahli syurga? Kalau ternyata dia adalah calon ahli neraka, kenapa kamu nak hasad dengan ahli neraka? Jangan hasad. InsyaAllah orang yang hasad, dia tidak akan hidup senang. Dia tengok orang itu dapat harta, jiwa dia merana. Orang itu dapat award, dia masuk award. Dia tak tenang dengan orang. Faedah yang ke-6, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada sesuatu tujuan atau suatu sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, kerana itu jadikanlah dia sebagai musuh. Maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan siapa selain daripada syaitan. Faedah yang ke-7, sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan, dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan akhir mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
Maksudnya, dan tidak ada daripada suatu yang melanda di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita harus gundah gelana dengan rezeki Allah? Jadi tunaikan dahulu hak Allah, solat. Nanti kita bekerja rezeki masing-masing. Ini kerana nak kejar akan pergi ke pejabat, solat subuh pun tinggal. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezeki itu di tangan Allah. Di tangan Allah ini maksudnya wadhabit itu. Nanti kita terfikir Allah ada tangan, jangan dalam kekuasaan Allah. Dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala, lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripada. Mulahadhah, ini mulahadhah penting sebab takut tersilap faham. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada pernyataan yang kalau disilap faham itu jadi fitnah. Iaitu apa? Tidak boleh keluar mencari rezeki. Macam mana kita yang mengajar, bekerja apa semua sekali? Ingatlah, caranya pemahamnya ialah, kata Imam Al-Ghazali, manusia itu ada dua kumpulan. Satu kumpulan mutajarrid, satu kumpulan mutasabbib. Mutasabbib, dia hidup mesti ada sebab. You have to work, then you can survive in your life. Itu maksudnya mutasabbib. Ada orang yang mutajarrid, no need to work, everything is there. Macam Tok Guru, doa saja makbul. Kita kategori mana? Kita mutasabbib ke atau mutajarrid? Ada mutasabbib. Jadi ada orang yang mutajarrid, orang sebegini yang dicela di dalam kitab Ihya. Macam kamu ini tak yakin saja rezekinya Allah. Adapun kita tidak dicela. Tolong difahami baik-baik supaya jangan kita nanti mengatakan, tengok kitab Ihya ini ada sesuatu yang tak kena dengan syarak. Cara faham kita salah. Imam Al-Ghazali cukup untuk kita pegang pada beliau, cukup. Beliau alim syariat dengan hakikat. Faedah yang ke-8, sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham. Dinar emas, 1 dinar 800 ringgit, 1 dirham 30 ringgit sebagai pegangan. Maksudnya harta lah. Dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangannya, yang sesuatu yang dia rasa tenang. Dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Dia berbaur pada manusia. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Maksudnya, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, tapi mesti faham konsep tawakal. Tawakal itu dia mesti ada satu apa? Dia mesti ada usaha. Yang kedua ikhtiar. Yang ketiga doa. Barulah tawakal. Seorang sahabat Nabi tanya, Aina jamaluk? Di mana jamal? Di mana untamu? Di luar sana. Apa kamu buat aku tinggalkan? Aku bertawakal. Lalu kata Nabi, I'aqilha. Aina naqatuk? Di mana untamu? Aku tinggalkan wa atawakkalu 'ala Allah. Aku bertawakal. Kata Nabi, I'aqilha thumma tawakkal. Thumma atawakkal. Maksudnya, hendaklah ikat dulu baru bertawakal. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, tengok Isra Mi'raj, Nabi pakai buraq. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi ambil tali yang pernah dipakai oleh Nabi-Nabi dulu untuk mengikat kenderaan dan diikat akan leher buraq. Buraq lebih tinggi daripada keldai, lebih pendek daripada kuda, diikat di satu tempat. Sampai sekarang dekat Baitul Maqdis ada tempat mengikat buraq. Ulama bagi tanya, kenapa Nabi pakai buraq? Sebab usaha. Boleh saja Nabi terus naik. Kenapa Allah suruh pakai buraq? Pergi ke sana kemari. Usaha mesti ada. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi pakai tali yang pernah dipakai oleh tali para Nabi dan Rasul dulu? Sebab jangan tinggal. Orang-orang tua dulu jangan tinggal. Ulama-ulama dulu jangan tinggal. Jangan rasa kembang dari seorang saja. Walhal kita guna kaedah yabnil lahiq ala ma asasahu sabiq. Orang lani membina apa yang telah diusahakan diasaskan oleh orang-orang yang terdahulu. Jangan bersombong. Kita kira hebat sangat, saya tak mau untuk guru saya tak mau Imam Syafi'i. Siapa kita? Satu lagi,
kenapa diikat? Sebab kita perlu kepada sebab dalam kehidupan. Dan kerana sebablah Allah muliakan sebab itu jadi ibadah. Lihat. Masya Allah, siapa yang mencari ayat daripada Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah? Siapa? Siti Hajar. Kenapa disebut Siti Hajar? Sayyidati potong Siti. Sayyidi potong Sidi. Dia lagu tu tak ada yang nama Arab Siti, tak ada. Sayyidati potong jadi Sayyidati, Siti, Sayyidi, Sidi. Tengok. Kenapa Allah boleh saja keluar. Tapi kenapa? Masya Allah, pergi Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Betul. Akhirnya Nabi Ismail masa kecil maaf tu tambah sendiri keluar air. Tak perlu cari-cari. Dah letih tak jumpa. Tengok, Allah memuliakan usaha yang baik itu. Jadi manasik haji sekarang itu apa? Safa, Marwah, Safa. Masya Allah. Kerana itu jangan ingat usaha. Tafadhal. Bertawakal tadi. Baik, entom nak jadi seorang doktor. Ya Allah, I want to be a doctor. Ya Allah. Boleh? No. Kita sebut tadi usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Mesti pasang paralel, mesti. Entom nak jadi doktor, masuk universiti. Ikhtiar mesti betul. Choice. Nak jadi doktor mesti ambil medics, jangan ambil bahasa Arab. Jangan ambil economics. Mesti usaha, ikhtiar mesti betul, barulah doa. Pergi exam lah, pergi presentation, whatever. Jangan doa saja, barulah tawakal. Jadi konsep tawakal jangan disilap faham. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya, memudahkan urusannya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap satu itu qadar yang telah ditentukan. Jangan risau, Allah dah sudah tentukan qadarnya. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan akan aku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Lalu Syekh Al-Balkhi berkata kepada Hatim Al-Asam, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah membaca At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur dan Al-Quran, dan aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahas 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita baca sedikit tentang guru yang mursyid, kemudian kita berhenti. Nasihat ke-16, carilah guru yang mursyid. Mursyid ni guru yang boleh menunjuk ke arah kebaikan. Ana mohon maaf, tidak menyentuh siapa-siapa. Ana mohon maaf. Ana dijumpai oleh seorang pelajar dan beliau ahli talaqi matan. Beliau katakan beliau terlibat dalam satu organisasi. Mohon maaf, bukan memberi tanggapan negatif, tidak. Beliau katakan siapa yang nak jadi mursyid, dia kena selalu datang usrah, dan dia selalu baca dan selalu ikut program. Jadilah abang mursyid. Mursyid ini bukan senang. Takut kita dengan mursyid ini. Kita dahulu kena kembali dulu awalnya jadi mursyid. Bukan salah, silakan bagus, tapi perkataan mursyid itu satu yang sangat sacred, satu yang sangat mulia. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya bagi seseorang yang menjalan jalan akhirat itu bahawa ada baginya seorang guru yang mursyid. Kita pun sama lagi pandai mendidik supaya guru itu dapat menghilangkan daripada akan perangai-perangai yang jahat itu dengan tarbiyahnya. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Kalau guru sendiri tidak tahu akan akhlak madmumah yang mahmudah macam mana. Dan dalam proses tarbiyah itu, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri
dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Maka sahaja bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat itu ada seorang guru yang mentadbirkannya, mengajarkannya adab baginya dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah mengutus segala Rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hambanya. Dan Rasul sudah tidak ada lagi, maka yang ambil tugas itu adalah ulama. Dan apabila para Rasul itu telah meninggal dunia, sudah pasti Allah Ta'ala akan menjadikan mereka, bagi mereka akan khulafa, iaitu pengganti yang meneruskan tugas mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah Ta'ala. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Dan sifat-sifat seorang guru mursyid yang sangat mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahawa ia seorang yang benar-benar alim. Apa maksud alim? Tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim, kata Imam Syafi'i, dia mesti alim berilmu, dia mesti beramal dan dia mengajar. Barulah namanya alim rabbani. Alim rabbani mesti ada 3 sifat. Pertama, dia sendiri alim. Yang kedua, dia beramal dengan ilmunya. Yang ketiga, dia mengajar orang lain. Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, supaya jangan mudah seseorang untuk mengaku bahawa dirinya adalah seorang guru yang mursyid. Malu kita, silakan baca laju. Sifat-sifat itu ialah pertama, seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pamrih. Dunia zindagi hai, bakhud mukhtasar lakin akhirat zindagi hai, hamisha. Dunia tempat timbangan buat sementara, akhirat adalah kekal abadi. Ulama kata dunia anak kepada akhirat, dunia anak kepada akhirat. Akhirat itu ibu. Siapa yang kahwin dengan dunia, dia tidak akan dapat akhirat. Seperti siapa yang kahwin dengan anak, boleh tak ibu mertuanya jadi maknya balik? Boleh tak? Tidak boleh, jadi haram mu'abbad. Kerana itu jangan kahwin dengan dunia. Apa maksudnya ni? Jangan kahwin ke? Nah, kena kahwin insya-Allah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak yang pelik daripada sunnahku, bukan di kalanganku. Itu sunnah. Sunnah itu kahwin. Tapi maksudnya jangan terpaut dengan dunia. 6. Kedua, beliau telah berguru dengan gurunya yang mursyid yang banyak mengetahui tentang segala halnya, dan gurunya yang mursyid itu juga telah berguru dengan seorang guru yang mursyid sebelumnya. Allah. Begitulah seterusnya wujud silsilah guru yang mursyid sehingga sampai kepada penghulu sekalian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki, Syekhuna juga, beliau sebut, kalau nak belajar dengan seseorang cukup tanya 2 soalan. Satu, siapa guru beliau yang beliau belajar dengannya? Yang kedua, apa kitab yang beliau baca? Cukup kita tahu. Tapi jangan tanya depan guru, ya guru, siapa guru-guru? Apa kitab guru baca? Kita ceklah dalam internet ke, tanya orang mana, jangan tanya depan guru. Ayat ketiga, beliau ialah seorang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik dirinya dengan menyedikitkan makan, sedikit bercakap-cakap, sedikit tidur, dan banyak bersembahyang, banyak bersedekah, dan juga banyak berpuasa. Allah Akbar. Sebab itu kita rasa malu. Sebab itu bila orang puji kita, kita tahu kita banyak kesalahan. Ini doa ni selalu dibaca orang salafun salih. Kalau dia puji, dia tahu dia ni banyak kelemahan. Apa beliau kata, orang alim-alim selalu baca doa ni, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun, janganlah Engkau berikan dosa padaku apa yang mereka sebutkan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan aku baik seperti apa yang mereka sangkakan. Wa ghfir li ma la ya'lamun, ampunilah dosaku apa yang mereka tak tahu. Ini doa yang dibaca oleh para salafus salih. Yang keempat, beliau dengan sebab Keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi,
telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidup seperti sabar, bahagia, syukur, tawakal, yakin, qanaah, merasa cukup dengan yang ada, tenang jiwa, menyantun, tawaduk, banyak ilmu, benar adu, menyempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya. Dan tenang pendirian ni, pendirian dia itu relax, tenang, tapi ada asas. Walaupun dia orang yang slow, tetapi dia ni ada pendirian yang tegas. Apa dia? Dari segi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari segi fiqh mazhab Syafi'i, tapi sangat fleksibel dari segi pemakaian dan sebagainya. Begitu nah. Tenang pembawaannya, dia tidak gelojoh, relax, orang yang tenang, jangan cepat marah-marah. Dan apabila guru itu telah bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur daripada anwar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk diikuti. Guru itu tadi ya, nur daripada nur-nur Nabi. Tapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang sekali. Lebih sukar wujudnya daripada al-kibri al-ahmar, belerang yang merah. Satu perumpamaan bagi sesuatu yang sangat langka, maksudnya sangat sukar. Memang payah. Sesuatu bukan senang. Dan maka sesiapa yang telah mendapat kabar baik, lalu ia bertemu dengan syekh yang mursyid ini, dan pihak syekh pula bersedia untuk membimbingnya, maka hendaklah ia benar-benar menjaga adab-adab terhadapnya, sama ada yang zahir atau adab yang batin. Kalau jumpa orang lagu ni jangan lepas lagi. Guru ni berbagai, ada guru ta'lim dia mengajar kita, ada guru ta'lim dia memberi adab pada kita dan tarbiyah. Tapi ada juga guru tawajuh. Guru tawajuh ni guru tariqat, masyraf dipanggil masyraf. Dan kadang-kadang guru yang mengajar kita tidak semestinya dia masyraf kita. Masyraf ni guru sufi kita. Lagu mana? Salah satu tanda guru masyraf ni, kalau kita buat salah, dia mainlah tidur. Sama ada dia kata hang buat salah ataupun dia baik, tengok je. Dia saja. Kalau kita buat salah, mesti dia main. Itu antara guru mursyid. Guru mursyid ni minta bai'ah dengan dia lah kalau dia ada tarikat kan. Ini tanda daripada Allah. Adapun adab-adab yang zahir itu kita sambung lagi insya-Allah pada petang ini dengan izin Allah. Insya-Allah. Insya-Allah beri khatam insya-Allah. Petang ini kita lebih pada mururul kiram. Mururul kiram ni kita baca sampai yang perlu untuk syarah, kita syarahlah. Sebab kita mula pukul berapa ini tuan? Pukul 2 sampai pukul sampai asar lah. Tapi kita usaha pukul 4 kita boleh khatam dah. InsyaAllah. Hadza wa billahi taufiq. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.